Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazif bin Abdul Hima. Nomor metrik BE241-60697. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya, yaitu menjadi ketua dalam sebuah organisasi. Organisasi yang saya pilih adalah semasa saya menjadi organisasi pelajar dalam pengurusi dalam sesuatu persatuan, yaitu pengarah dalam kelab sukan dan bola sepak. Di sini saya saya akan menceritakan tentang di mana saya telah dilantik menjadi ketua dalam sebuah organisasi pelajar tersebut adalah karena kami memilih ketua daripada undian yang telah dibuat. Jadi dalam undian tersebut saya telah mendapat pungutan undian yang paling tinggi lah pada ketika itu. Di sini semasa saya menjadi ketua dalam organisasi pelajar tersebut, saya telah belajar tentang bagaimana untuk menjadi ciri-ciri menjadi sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk menjadi ketua. Salah satunya adalah komunikasi yang baik antara semua orang, tidak kiralah sama ada dia kawan atau bukan kawan. Kita mesti melakukan komunikasi yang baik antara sesemua orang. Yang kedua adalah adil dan saksama. Tidak pedulilah dia kawan atau bukan kawan, dia baik atau tidak baik, kita kena adil dan saksama. Kenapa? Sebab kita adalah seorang ketua. Jadi ketua, ciri-ciri ketua yang baik ataupun yang bagus, dia mesti adil dan saksama. Dan seterusnya adalah berdisiplin. Kenapa perlu berdisiplin? Karena untuk menjadi contoh yang lebih baik kepada ahli organisasi. Seterusnya peranan seorang ketua nih. Peranan seorang ketua nih, dia perlu merancang dan mengatur aktiviti organisasi. Macam sebelum kami membuat sesuatu aktiviti itu, kami perlu mengadakan meeting, yang dimana dalam meeting tersebut kami merancang dan mengatur aktiviti yang hendak kami lakukan dalam sekolah lah. Jadi dengan adanya meeting atau perbincangan tersebut, saya dapat mendengar suara-suara daripada ataupun pendapat-pendapat daripada ahli jawatan kuasa yang lain, dan di situ kami dapat berpikir dan membuat keputusan untuk membuat aktiviti dalam organisasi tersebutlah. Seterusnya peranan seorang ketua ini juga macam saya menjadi penghubung antara pelajar dan guru penasihat. Di sini apabila seseorang dalam sebuah organisasi itu, mereka memberikan pendapat mereka ataupun masalah mereka, jadi saya sebagai perantara antara pelajar lain dan juga guru penasihatnya. Jadi di situ saya sebagai seorang ketua adalah menjadi orang tengah lah antara kedua-dua guru penasihat dan pelajar yang lain. Seterusnya adalah menyelesaikan konflik dalaman. Macam di sini, jika ada sebuah isu ataupun konflik di dalam sebuah organisasi itu, peranan sebagai seorang ketua ini dia perlu menyelesaikannya dengan bijak dan dengan adil. Macam contoh, jika ada perselisihan faham ataupun pergaduhan dalam sebuah organisasi itu, sebagai seorang ketua kena pandai mengambil ataupun membuat keputusan yang baik tanpa adanya isu yang lebih
panjang ataupun konflik yang lebih berterusan. Seterusnya adalah peranan sebagai seorang ketua ini juga adalah membangunkan semangat kerja berpasukan. Sebagai seorang ketua, di sini saya telah belajar macam mana untuk berkomunikasi dengan baik, di mana komunikasi dengan baik ini dapat memberi kesan, di mana kita boleh memberi semangat kerja berpasukan kepada ahli ataupun pelajar-pelajar yang lain, di mana apabila kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka ataupun dengan pelajar yang lain nih, di situ kita boleh memberi pengaruh untuk memberikan semangat kerja berpasukan dalam apa-apa saja aktiviti. Di situ saya telah melihat bahwa semangat untuk membangun semangat kerja berpasukan ini perlunya berkomunikasi dengan baik antara satu sama yang lain. Sebagai seorang ketua juga, saya berperanan mewakili organisasi dalam mesyuarat atau acara resmi. Saya menjadi wakil suara lah dalam saya punya persatuan. Jadi di situ sebagai seorang ketua perlunya saya untuk mewakili organisasi tersebut, sama ada dalam mesyuarat ataupun acara yang resmi. Seterusnya kita masuk kepada cabaran yang telah saya hadapi semasa saya menjadi seorang ketua. Yang pertama adalah menangani tekanan dan harapan yang tinggi. Di sini cabarannya paling berat adalah sebagai seorang ketua, saya telah mendapat tekanan di mana guru penasihat saya memberikan harapan yang tinggi supaya saya dapat memimpin persatuan dengan baik. Jadi dengan ini saya telah mendapat tekanan yang mendapat tekanan di mana saya sukar untuk menanganinya, tapi dengan apa yang telah saya lalui dan saya pelajari, dengan adanya cabaran ini saya telah laluinya dengan baik, kerana saya punya persatuan ataupun rakan-rakan pelajar yang lain memberikan kerjasama yang baik, memberikan bantuan dengan yang baik, tidak ada isu ataupun konflik dalaman yang telah saya lalui. Seterusnya adalah mengurus masa antara akademik dan tugas organisasi. Di sini ini adalah cabaran paling berat bagi saya, di mana mengurus masa akademik, yaitu masa belajar saya, dengan masa tugas organisasi ini. Jadi masa untuk saya mengurus akademik nih, saya lebih memilih kepada malam untuk saya cover balik apa yang telah saya tertinggal semasa saya belajar dalam zaman persekolahan dahulu, dan tidak lupa juga untuk saya menyelesaikan tugas yang diberi ataupun tugas organisasi yang perlu saya buat. Ini cabaran yang telah saya lalui ini adalah boleh dikatakan amat berat, tapi alhamdulillah saya telah menangani ataupun menyelesaikan masalah ini dengan baik. Seterusnya adalah berdepan dengan ahli yang kurang bekerja sama. Adalah dalam 1-2 orang ahli yang kurang bekerja sama, tapi alhamdulillah saya dapat menanganinya dengan baik, di mana saya jumpa mereka, saya minta dengan mereka untuk bekerja sama demi mencapai objektif dalam sebuah organisasi. Itu saja sebagai
Pengalaman saya sebagai seorang ketua yang telah saya pelajari. Sebagai penutup, kepemimpinan ialah satu peluang membentuk diri menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Menjadi ketua bukan tentang kuasa, tetapi tentang hikmat, teladan, dan galakkan kepada rakan-rakan untuk mencoba menjadi pemimpin dan belajar daripada pengalaman. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.